Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang Terengganu, yang mana Penang berjaya untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka pada season kali ini dengan keputusan 2-1. Gol dijaringkan oleh Al-Hilal dan juga T Saravanan, manakala gol pasukan Terengganu dijaringkan oleh Faisal Halim. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Penang bermain seakan-akan tidak mempunyai seorang striker tulen selepas mereka kehilangan striker berbisa mereka, Casagrande, akibat daripada kecederaan. Namun begitu, Terengganu gagal untuk memanfaatkan kekurangan tersebut untuk menguasai dan juga untuk memenangi perlawanan ini, walaupun ada beberapa banyak peluang yang sepatutnya mereka boleh sudahkan. Jadi apa yang boleh saya simpulkan secara neutral dalam game ini adalah Penang adalah pasukan yang lebih bagus dalam memanfaatkan peluang yang ada, dan mereka berjaya untuk convert peluang tersebut kepada jaringan, dan mereka lebih berdisiplin ketika bertahan untuk memastikan yang mereka berjaya untuk mencapai kemenangan pertama pada season kali ini di bawah coach yang baru, iaitu coach Zainal Abidin. So boleh saya katakan efek ataupun kesan daripada coach baru untuk game yang kedua ni dah mula nampak, yang pemain-pemain Penang mula untuk adapt dan juga serasi dengan taktikal yang cuba diterapkan oleh coach Zainal dalam keseluruhan perlawanan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Penang dahulu untuk ulasan kali ini. Sebab apa? Sebab mereka menang lah. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Penang pada perlawanan ini? Perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Penang adalah tentang defense department mereka, iaitu back four. Untuk barisan pertahanan pasukan Penang pada perlawanan semalam, mereka memang agak berdisiplin. Mereka berjaya untuk memenangi perebutan bola tinggi, dan mereka berjaya untuk bermain dengan low block untuk memastikan yang barisan serangan Terengganu gagal untuk penetrate mereka punya kotak penalti ataupun masuk ke dalam di box. Boleh saya katakan bukan hanya disiplin, tetapi dari segi pembacaan game mereka juga cepat untuk baca apa yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu di bahagian hadapan. Mereka cepat untuk memberi reaksi kepada pemain-pemain Terengganu punya corak serangan. Mereka cepat untuk tutup ruang, dan mereka cepat untuk intercept hantaran-hantaran yang cuba dilakukan, dan dalam situasi one on one mereka cepat untuk melakukan track back dan juga close space untuk memastikan yang barisan serangan Terengganu tidak mempunyai ruang yang banyak untuk melepaskan percubaan ataupun untuk melakukan hantaran. Jadi memang defense department pasukan Penang di bahagian tengah yang diketuai oleh Khairul Akmal dan juga Rafa Victor, di bahagian kiri Adik Raud dan di bahagian kanan Fairuz Zakaria, menunjukkan satu corak permainan yang sangat berdisiplin. Mereka berjaya untuk menutup ruang, dan mereka tidak memberikan sebarang ruang kepada pemain-pemain attacking pasukan Terengganu untuk melakukan penetration ke dalam D-box pasukan mereka ataupun melakukan percubaan, dengan mereka berjaya untuk melakukan interception, blocking, mereka challenge first ball, mereka tutup ruang dan sebagainya. Jadi low block ataupun pertahanan pasukan Penang semalam memang patut diberi pujian. Tambahan pula untuk Khairul Akmal dan juga Rafa Victor yang memang menjaga Kepah dan juga Kipre dengan bagus. Mereka berjaya untuk marking dua striker pasukan Terengganu ni daripada bergerak bebas ataupun berada dalam kedudukan yang selesa untuk menerima bola ataupun untuk melakukan percubaan. Jadi memang defense department pasukan Terengganu yang pertama yang patut kita puji. Manakala yang kedua saya nak puji juga untuk defense department pasukan Terengganu, iaitu di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, iaitu Fairuz Zakaria di bahagian kanan, di bahagian kiri adalah Adik Raub, yang mana kedua-dua pemain ini menunjukkan satu corak permainan yang agak bagus dalam mengekang pemain-pemain sayap pasukan Terengganu, iaitu di bahagian kiri Faisal Halim tak boleh nak bergerak bebas di bahagian wide area sebab selalu dijaga dengan rapi oleh Fairuz Zakaria. Manakala untuk Faiz Nasir pun begitu, tak boleh nak bermain dengan baik di bahagian wide area apabila dijaga dengan ketat oleh Adik Raub. Dan yang paling penting, peranan kedua-dua fullback pasukan Penang ini juga memberi impak kepada bahagian serangan apabila mereka juga
sering memberi support kepada bahagian hadapan dengan membuat overlapping. Walaupun tak banyak gerakan yang dilakukan, tetapi mereka telah memberikan keseimbangan di bahagian kanan dan juga kiri pasukan Penang untuk dominate sama ada ketika bertahan ataupun ketika menyerang. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Penang adalah mengenai goalkeeper mereka, iaitu Hafizul. Untuk perlawanan ini, Hafizul juga melakukan beberapa penyelamatan yang agak penting untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi. Jadi boleh saya katakan akibat daripada kecekapan Hafizul berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada pemain-pemain serangan pasukan Terengganu. Bahkan apa yang boleh saya katakan, komunikasi antara defense dan juga goalkeeper juga mempunyai komunikasi yang baik untuk skuad Penang apabila mereka berjaya untuk memastikan antara lintang ataupun set pieces yang didapati oleh pasukan Terengganu berjaya untuk dipatahkan dengan mudah. Jadi boleh saya katakan communication yang bagus juga antara goalkeeper dan juga defense pasukan Penang membuatkan mereka punya defense tu jadi lagi solid dan goalkeeper mereka lebih jadi cekap dan juga hebat pada game ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Penang apabila mereka bertahan, sebenarnya mereka bermain dengan sistem double pivot ataupun dua defensive midfielder, iaitu gandingan Azizan dan juga Syukri di bahagian tengah telah menyebabkan pemain-pemain Terengganu juga kehilangan kreativiti mereka di bahagian tengah untuk memulakan build up ataupun untuk melancarkan serangan ke arah gawang Terengganu, yang mana ke arah gawang pasukan Penang, yang mana Syukri dan juga Azizan memainkan peranan yang penting di bahagian tengah untuk membentuk dua double pivot sama aja, dua dan double, yang mana untuk membentuk double pivot untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Penang ni lebih solid dan lebih untuk memfokuskan bahagian pertahanan. Jadi mereka berdua ni lah yang menjadi benteng utama di bahagian tengah pasukan Penang untuk distract ataupun untuk mengganggu bahagian pasukan Terengganu punya serangan ketika Terengganu cuba untuk melancarkan serangan. Jadi disebabkan ada dua pivot di bahagian tengah pasukan Penang ni, maka mereka telah push untuk pasukan Terengganu lebih memfokuskan attack di bahagian wide area. Jadi apabila Terengganu terlalu push di bahagian wide area, Faiz dan juga Faisal ni tak boleh nak buat apa-apa sangat sebab mereka kita tahu tak ada kelebihan daripada segi fizikal, so senang untuk pemain-pemain Penang patahkan serangan mereka. Jadi disebabkan ada dua orang ni di bahagian tengah lah yang mengganggu rentak permainan ataupun corak serangan pasukan Terengganu, terutamanya ketika cuba build up di bahagian tengah. Sebab itulah kita nampak yang Terengganu pun seakan-akan buntu bagaimana mereka nak masuk ke dalam D-box pasukan Penang. Mereka cuba nak masuk bahagian tengah, tak boleh, ada Azizan dan juga Syukri yang halang. Mereka buka pula kepada wide kepada Faisal dan juga Faiz, tetapi mereka telah dimarking dan dijaga dengan ketat oleh Adib dan juga Fairuz Zakaria pada perlawanan ini. Jadi memang boleh saya katakan kesinambungan ataupun connecting antara bahagian tengah bertahan dan juga bahagian pertahanan back four pasukan Penang semalam memang sangat-sangat bersambung apabila mereka sering untuk menjaga mereka punya posisi dan tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Terengganu untuk build up dan melakukan penetration run masuk ke dalam D-box pasukan Penang pada perlawanan semalam. Itu yang keempat yang boleh saya puji lah. Yang kelima yang boleh saya puji adalah tentang mereka punya corak serangan menggunakan long ball, iaitu kita tahu memang Penang bermain dengan formation 4-2-1-3, iaitu sebenarnya pada perlawanan ni Penang sebenarnya bermain seakan-akan tidak mempunyai striker pun. Sebab apa? Sebab Hilal dan juga Endrick Dos Santos sebenarnya seakan-akan sering bertukar posisi, sama ada Hilal deep ke bawah ataupun Hilal lebih suka untuk bermain dengan wide untuk memberi support kepada Faizat Ghazali di bahagian kanan ataupun memberi support kepada bahagian kiri kepada T Saravanan. Jadi boleh saya katakan sebenarnya formation untuk pasukan Penang nampak seakan-akan lebih kepada 6-4-0, yang mana mereka tak ada seorang striker tulen pun yang bergerak bebas di bahagian hadapan. Jadi boleh saya katakan apabila mereka menyerang, mereka lebih mengharapkan kepada individu kualiti yang ada pada bahagian serangan, iaitu mereka mengharapkan kepada gandingan Faizat dan juga Hilal. Sekiranya mereka overload, ada dua orang di hadapan, mereka akan buka game macam tu, so terciptalah gol yang pertama. Dan gol yang kedua mereka mengharapkan long ball, shoot dan Saravanan score. Jadi di bahagian hadapan ni memang Penang sebenarnya
100% mengharapkan kepada kekreativitan dan juga kepada individu kualiti pemain-pemain di hadapan untuk beat ataupun penetrate mereka punya bahagian pertahanan Terengganu. Sebab apa? Sebab mereka memang bermain tanpa striker. Jadi itu sebablah kita nampak Hilal, Faizat dan juga Saravanan serta Endrick yang selalu backup sering berada di bahagian atas. Sebab mereka memang tak ada striker tulen. So mereka bermain macam tu. Mereka overload belah kanan, mereka main long ball, mereka ada ruang, mereka cuba penetrate. Mereka takkan cuba untuk bermain style mereka yang mana selalu mereka lambung bola dalam kotak penalti untuk cari Casagrande kan. Jadi apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, bahagian serangan T Saravanan memang bagus di bahagian sayap kiri, memang cemerlang. Beliau menunjukkan satu kualitas yang sangat-sangat terbaik sebagai winger kiri untuk pasukan Penang. Memang perform game ni. Manakala untuk Faizat pun, game ni memang saya puji Faizat Faizat banyak membantu juga bahagian serangan, one two dan juga one touch football antara dia dengan Hilal pun bagus. Bagaimana dia buat larian, yang mana off ball movement dia pun banyak improve. Memang banyak larian-larian yang dia masuk tu memang bagus lah untuk Faizat game ni. Dan untuk Hilal pun dia bagus untuk game ni. Dia memang cemerlang, dia berjaya untuk memenuhi lah kriteria sebagai seorang penyerang, walaupun secara 100% bukan bermain sebagai seorang penyerang, tetapi nampak yang dia berusaha untuk cuba get in ataupun cuba untuk sesuaikan diri dengan tugas yang diberikan, walaupun pada hakikatnya bukan sepenuhnya beliau berada di kawasan striker. Jadi untuk Endrick Dos Santos pula, dia yang akan jadi link up antara bahagian tengah dan juga open kepada bahagian serangan. Jadi itu yang menyebabkan Penang boleh bermain dengan long ball dan juga mereka hanya menggunakan kesilapan sedikit daripada pertahanan Terengganu untuk beat dan juga jaringkan gol. Itu yang boleh saya pujilah untuk pasukan Penang. Untuk kelemahan pasukan Penang, macam saya cakap tadi, mereka bermain tanpa ada seorang striker tulen. So benda tu yang menjadi masalah kepada bahagian hadapan. So mereka sedikit kacau bilau lah di bahagian hadapan ketika menyerang, apabila terpaksa rely ataupun terpaksa bergantung kepada pemain-pemain di bahagian serangan 100% untuk menggunakan individu kualiti mereka untuk beat barisan pertahanan Terengganu. Jadi mereka perlu carilah pengganti kepada Casagrande yang boleh suit dengan tactical coach Zainal nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi build up pasukan Penang, yang mana Endrick Dos Santos sepatutnya boleh perbaiki lagi daripada hantaran dia. Sebab game ni nampaklah yang Endrick agak down, yang mana hantaran-hantaran dia agak tidak menjadi dan sebagainya. Jadi benda tu perlu diperbaiki oleh Endrick untuk the next game lah. Jadi itu yang boleh saya komen tentang pasukan Penang. Secara overallnya Penang bermain dengan agak baik secara bertahan, dan untuk menyerang mereka berjaya untuk menggunakan kesilapan ataupun defending error daripada pemain-pemain pasukan Terengganu sendiri untuk menjaringkan gol. Dan untuk gol yang kedua boleh saya katakan goalkeeper error lah, disebabkan gagal untuk menampan kemas hantaran daripada menampan kemas percubaan daripada Hilal, dan Saravanan berjaya untuk tanduk masuk ke dalam gawang. Jadi itu untuk pasukan Penang. Kita masuk pula ke dalam ulasan pasukan Terengganu. Maaf, video ni akan jadi agak panjang. Untuk pasukan Terengganu, apa yang boleh saya cakapkan pada perlawanan ini adalah mengenai kelemahan mereka dahulu. Untuk kelemahan yang pertama, apa yang boleh saya cakapkan adalah tentang defending error yang mereka lakukan pada perlawanan ini untuk gol yang pertama. Yang mana untuk gol yang pertama sebenarnya Terengganu terlalu memberi space kepada dua orang pemain Penang, iaitu Faizat dan juga Hilal, untuk open game. Dan apabila jadi benda tu, kita boleh tengok bagaimana Hilal yang loose marking ataupun tiada siapa yang marking beliau di dalam kawasan kotak penalti, berjaya untuk menerima umpanan daripada Faizat tanpa ada orang marking, free space, lalu dia melakukan percubaan terus ke dalam gawang pasukan Terengganu. Dan untuk gol yang kedua pula, kita boleh tengok juga defending error, yang mana Hilal mendapat ruang untuk melakukan percubaan. Suhaimi tepih bola muntah, tak ada orang yang marking Saravanan tanduk masuk sahaja. Jadi boleh saya katakan dua gol daripada pasukan Penang adalah akibat daripada segi defending error, yang mana pemain-pemain Terengganu di bahagian pertahanan gagal untuk marking pemain-pemain pasukan Penang yang berada dalam kedudukan ataupun ruang yang selesa untuk menjaringkan gol. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, apa yang boleh saya katakan adalah di bahagian tengah. Apabila Terengganu bermain dengan 4-4-2, mereka bermain daripada minit pertama sampai minit ke 90. Mereka tak ubah corak permainan, yang mana
mereka masih lagi mengekalkan gandingan Khabib dan juga Manny Ott di bahagian tengah, boleh dijadikan sebagai duo CM di bahagian tengah. Tetapi apa yang saya nampak adalah di bahagian tengah sebenarnya Terengganu kurang support dan mereka juga kurang daripada kreativiti untuk attack ataupun penetrate pemain-pemain Penang yang agak berdisiplin ketika bertahan. Jadi Khabib dan juga Manny Ott pada perlawanan ni boleh dikatakan agak terlalu deep di bahagian tengah dan mereka tidaklah terlalu ofensif untuk membuka orang kata apa, hantaran-hantaran yang berbahaya ke arah gawang pasukan Penang. Dan apa yang boleh saya nampak lagi adalah link up antara Khabib, Manny Ott dan juga Kipre. Kipre yang mana bermain sebagai second striker sepatutnya boleh link up dengan baik antara Khabib dan juga Manny Ott untuk melancarkan serangan supaya lebih kreatif. Tetapi di bahagian tengah pasukan Terengganu memang nampaklah yang mereka agak tidak kreatif dan memang nampak mereka agak struggle untuk beat dua pivot pasukan Penang iaitu Shukri dan juga Azizan. Jadi Manny Ott dan juga Khabib malam ni memang tak berapa menjadi walaupun mereka menguasai game, tetapi mereka masih lagi tercari-cari rentak bagaimana mereka nak bina link up antara Kepoh dan juga Kipre bersama dengan bahagian tengah iaitu Khabib dan juga Manny Ott di bahagian middle area. So benda tu yang perlu diperbaiki oleh coach Nafuzizin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan adalah tentang gandingan double K iaitu Kepoh dan juga Kipre pada perlawanan ni boleh saya katakan berat. Mereka berdua sebenarnya mempunyai masalah yang agak kritikal. Mereka gagal untuk bergandingan dengan baik. Chemistry mereka agak hilang. Mereka cepat hilang bola. Mereka punya pergerakan cepat dibaca oleh pemain lawan. Mereka punya first touch agak ke laut. Mereka punya positioning pun agak susah. Sebagai contoh saya ambil adalah daripada counter attack pemain daripada Terengganu untuk gol yang dijaringkan oleh Faisal Halim. Gerakan yang dilakukan oleh Nik Sharif disupport oleh Khabib dan disudahkan oleh Faisal. Kepoh dan Kipre tak ada pun di bahagian hadapan, yang mana Kepoh baru sampai, Faisal dah skor. So boleh saya cakapkan pergerakan off ball movement mereka sebagai striker dah mula nampak yang mereka agak loose di bahagian hadapan. Mungkin expectation pemain-pemain fan-fan Terengganu agak tinggi kepada mereka, namun mereka gagal lagi untuk membuat something kepada Terengganu untuk membuktikan yang mereka deserve untuk first 11. Sepatutnya mungkin salah seorang sepatutnya dikeluarkan. Mungkin Kipre sepatutnya telah dikeluarkan untuk game ni sebab dia memang bermain agak teruk untuk game ni. Dari segi fitness ataupun kecergasan, saya nampak Kepoh dan juga Kipre masih lagi tak berapa fit. Mereka masih lagi tercari-cari rentak. So untuk double K mereka perlu cari jalan untuk kembalikan momentum mereka seperti gandingan mereka di Kedah dahulu untuk memastikan yang mereka masih lagi relevan untuk menjadi dua striker pasukan Terengganu. Untuk Faiz dan juga Faisal Halim, macam biasa, Faisal memang susah untuk bermain di wide area, tetapi beliau banyak kali juga melakukan larian-larian berbahaya, tetapi tidaklah selalu berbahaya sebab gagal juga nak link up dengan baik antara Kepoh dan juga Kipre. Itu yang menjadi masalah kepada bahagian serangan pasukan Terengganu. So apa yang boleh saya simpulkan, masalah pasukan Terengganu adalah daripada segi kreativiti di bahagian tengah. Double K tidak memberi function dan tak boleh link up ataupun connect dengan baik antara bahagian tengah dan juga winger. Dan winger Faisal Halim tak boleh nak stay too wide sebab apabila dia stay terlalu wide area, maka dia tak boleh nak buat something. Begitu juga dengan Faiz Nasir di bahagian kiri, dia tak ada support. So benda tu yang menyebabkan bahagian serangan Terengganu agak tumpul. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan adalah daripada segi set pieces, terutamanya corner kick. Semalam Terengganu dapat lebih daripada 10 corner kick, 15 ke 16 corner kick, tetapi sayang mereka gagal memanfaatkan satu pun daripada corner kick tersebut untuk menjaringkan gol. Memang akan ada orang kata corner kick sampai bila nak harapkan nasib, tetapi sekiranya mereka perbaiki daripada segi set pieces mereka, saya rasa mereka boleh manfaatkan satu atau dua daripada corner kick tersebut untuk menjaringkan gol. Jadi secara kesimpulannya memang Terengganu memang deserve untuk kalah lah kalau tengok pada perlawanan semalam. Jadi untuk puji, saya boleh puji Nik Sharif. Nik Sharif bermain dengan baik. Beliau menunjukkan satu kualiti yang bagus masuk sebagai pemain simpanan. Beliau menunjukkan satu benda yang bagus di bahagian hadapan, berjaya untuk menggerakkan dan juga mencipta beberapa gerakan yang bagus untuk pasukan Terengganu. Tetapi overallnya memang Terengganu agak sukar apabila double K gagal memberi apa-apa impact yang positif sangat. Sebab itulah barisan hadapan pasukan Terengganu agak tumpul pada perlawanan ini. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.